واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami dua ayat, ayat 174 dan 175 daripada surah An-Nisa, surah yang bertemakan kepada keadilan, dan kita ingin sama-sama belajar membacanya bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat. Sama Suara Ustaz okey. Suara boleh tahan sikit tapi masih lagi lah. Masih lagi ya. Kadang-kadang dia ada nak kena betulkan tu balik. Dia cara jaga suara ni macam mana sebenarnya Ustaz? Yelah, kalau dah dalam keadaan suara yang memang dah sedikit serak ataupun parau, kena ambil sesuatu yang boleh menyejukkan tekak lah. Okey. Iaitu air minuman yang boleh menyejukkan tekak, seperti air buah-buah. Ada air dia lah yang boleh kita, seperti kalau air yang diletakkan orang kata kemang semangkuk macam orang minum air lecikang tu kan, ada dah beberapa yang boleh diletakkan dalam tu untuk menyejukkan tekak lah. Menyejukkan. Boleh. Jadi maksudnya kena minum lecikang lah Pak Nika. Okey. Baik, pada tuan-tuan yang berada di rumah, kita sama-sama mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-174, seruan kepada manusia tentang bukti kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diikuti pada ayat yang ke-175, rahmat dan kurniaan Allah bagi orang-orang yang berpegang teguh di jalannya. Mari sama-sama kita membaca dua ayat pada halaman 105 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar dua ayat lagi. Penghujung ke surat yang ke-105, dan tak lama lagi kita akan masuk surah Al-Maidah dah. Sekejap saja dah berpindah surah yang baru di hujung-hujung ni. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat fokuskan lagi dua ayat yang saya kira ayat ini juga besar pengertian maknanya kepada kita. Ayat 174 terutama dan juga 175. Ustaz Fahd sebut fadal. Ada lagi perkataan tu yang ada pada hari ini insya-Allah, dan sama-sama kita hayati bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-174 dan 175. Untuk sama-sama kita diseru, ya, Allah menyeru kepada wahai manusia selepas Allah memberi peringatan kepada ahli kitab pada ayat 171, dan sebelum ini pernah kita diseru pada seluruh manusia pada ayat yang ke-170. Baik, apakah seruan Allah kepada seluruh manusia? Qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Allah menyeru kepada manusia ataupun mengingatkan manusia semua, Ustaz, ya, bahawa telah datang kepada kamu burhanum mir rabbikum, iaitu burhan, bukti kebenaran daripada Tuhan, nak menunjukkan bahawa ini adalah satu perkara yang amat besar, Ustaz, ya. Burhan ini maksud daripada perkataan baraha, iaitu sesuatu yang putih dan bersinar, ya, seperti cahaya matahari. Itu sebabnya apabila kita ada lampu dalam rumah kita, dalam studio ini, bila kita buka sahaja bangunan ini, katakanlah kita buka langsir kita, lampu kita yang paling cantik, paling terang pun dapat cahaya matahari, habis cahaya lampu tersebut. Nak menunjukkan bahawa bila Allah menyatakan wahai manusia telah diberikan burhanum mir rabbikum, satu burhan ini merujuk kepada kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada cahaya-cahaya kecil, Ustaz, ya, daripada pelbagai perkara, bila datang Nabi itu seperti cahaya matahari yang cancel, membatalkan semua cahaya kecil-kecil yang ada pada 1500 tahun yang lepas. Dan lebih daripada itu, apakah yang dibawa Nabi? Sudah tentu Quran. Quran ini kalau kita baca, Ustaz, ya, bila kita cuba memahami, selama ini mungkin tuan-tuan sebagai jurulatih, mungkin cikgu, mungkin sebagai CEO, mengambil motivasi daripada buku-buku barat ataupun daripada pengarang-pengarang, ada kata-kata motivasi, kata-kata semangat. Tetapi bila kita cuba memahami Al-Quran, maka kesannya apa? Kata motivasi ni lebih kurang macam lampu pendaflar ataupun lampu oren tu, sebab kan kita rasa macam wah dah terang dah bilik ini. Tetapi bila datang cahaya matahari, kita buka langsir, cahaya matahari sampai, lampu tu semua tak payah pasang pun tak apa. Pasal apa? Sudah cukup dengan cahaya matahari. Cabarannya apa? Cabarannya ialah kita dah dapat cahaya matahari ke belum? Kan? Kita dah dapat burhan atau belum? Sehingga kan Allah ingatkan kepada seluruh manusia, telah datang burhanum mir rabbikum. Kesannya apa untuk kita bila kita tadabbur ayat ini? Saya dah dapat burhan ke, ataupun saya masih lagi dapat lampu-lampu kecil yang sebenarnya saya rasa amat terang bercahaya, tetapi ianya tidak dapat memberi cahaya kepada seluruh dunia, seluruh kehidupan saya. Bolehlah dalam satu bilik macam ni, lampu macam ni bolehlah bagi cahaya, Ustaz, kan, dalam di rumah tuan-tuan. Tapi cuba bayangkan rumah sebelah dapat tak cahaya tersebut? Tak dapat. Tetapi cahaya matahari itu, sama ada orang Amerika ke, orang Malaysia ke, Singapura ke, Singapura, Indonesia, Thailand dan sebagainya, terus mendapat cahaya yang burhan, yang bersinar dan ianya amat terang. Dan lebih daripada itu, ada yang mengatakan bahawa burhan ini datang daripada bahasa Farsi, Ustaz, ya, daripada perkataan barron, ya, yang maksudnya apa? Satu apa? Bukan pisau yang panjang tu. Apa? Pedang. Pedang terlupa, Ustaz. Pedang, ya, pedang yang bersinar, dan tugasnya apa? Kalau datang sahaja musuh apa sebagainya, dia boleh mencantas. Maka burhan ini adalah hujah yang boleh mencantas mana-mana hujah yang dibawakan untuk membawa kebenaran di dalam kehidupan. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah risalah Quran yang dibawakan. Wa anzalna, dan kami menurunkan ilaikum nuram mubina, kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Seperti mana kita tengok tadi lah, Ustaz, ya, bila kita ada cahaya, dia menerangkan kegelapan. Apa kegelapan contohnya? Cuba bayangkan kalau kita tidak ada Quran, mungkin cara kita makan lain, Ustaz. Kan? Bila tuan-tuan yang makan tengah hari, tengah masak sekarang ni, dalam kuali tu ada kepala monyet ke, kan? Ada katak ke. Pasal apa? Pasal beza antara orang yang dapat cahaya dengan orang yang tak dapat cahaya. Kita tengok saja, ada restoran katak pun ada, kan, ataupun ada sup buaya kecil dekat Thailand, Ustaz, ya. Ada kawan yang kata dia pergi ke sana nampak ada buaya dekat supermarket contohnya. Nak menceritakan apa? Beza di antara orang yang mendapat nur, tidak mendapat nur.
Apa lagi? Cara berpakaian. Ada negeri dekat di dunia ini, tak payah saya sebut nama tempatnya Ustaz ya. Dia minta yang perempuan pakai macam lelaki. Ya, pakai macam lelaki sehingga kan kalau lelaki kalau tak berbaju tu okeylah. Yang ini dia minta tak berpakaian, dia nak jadi macam lelaki dan telah diluluskan undang-undang tersebut. Jadi nak menceritakan betapa rosak sistem nilai yang ada. Selain daripada apa? Kalau katakan ada yang kata, oh saya dapat daripada Quran ni apa? Saya dapat cahaya beza antara lelaki dan perempuan. Itu penting kerana apa? Ada orang keliru Ustaz. Dia ni lelaki ke perempuan ke? Tapi tanya pada dia, kalau faraid, nanti awak ni lelaki ke perempuan? Dia mesti jawab, saya lelaki. Kan? Tetapi ada masa dia buat pembedahan, dia berpakaian, cara yang pelik-pelik. Nak jadi macam perempuan, nak jadi macam perempuan, tetapi masa faraid dia nak jadi lelaki. Ustaz. Pasal masa itu nanti kena apa? Dapat satu bahagian kan, dan bila kahwin nanti pun dia kena define, kena beritahu saya ni lelaki ke perempuan. Tak mungkin pula yang si perempuan akad nikah kan, mestilah yang si lelaki yang bersalam dengan wali. Jadi ini betapa pentingnya nur, cahaya yang mencerahkan, dan inilah Quran yang diingatkan Allah sebagai satu panduan, bantuan daripada Allah untuk memastikan kita adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini. Apakah kesan bila kita mendapat nur daripada Tuhan? Kita berehat. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. منهما جاهنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا
Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Kita sama-sama membaca ayat 174 dan 175. Dan kita perasan sebenarnya Ustaz ya, ayat 174 ini seperti ayat 170 yang kita sudah pun belajar pada muka surat yang sebelum ini, muka surat 104. Bermula dengan seruan ya ayyuhan nas, dan juga pada ayat ini ayat 174 ya ayyuhan nas, dan kalau kita nak kembali semula ke awal surah ini ya ayyuhan nas. Jadi bila awal surah ini dimulakan dengan ya ayyuhan nas, di tengahnya ada satu ayat 170, ini ada ya ayyuhan nas, di hujung surah An-Nisa ini Allah memanggil semula kepada seluruh manusia daripada Tuhan yang Maha Penyayang, menyeru agar kalau ayat 170 sila ikut Rasul. Sila ikut Rasul sebagai dan berimanlah kepada Rasul, dan ini adalah Rasul yang membawakan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang ke-174 Allah menyeru manusia bahawa Rasul ini membawa burhan, membawa cahaya yang boleh menangkis kepada segala cahaya-cahaya kecil yang ada di atas muka bumi ini, dan sifatnya itu nur Ustaz ya. Nur itu berbanding dengan diya. Dalam Al-Quran ada diya dan nur. Dua-dua maksudnya cahaya. Tapi diya itu daripada matahari, nur ini daripada bulan. Jadi apakah kesannya? Nur ini daripada bulan, kita tahu bahawa bulan menerangi kepada malam. Burhan cahaya yang datang daripada matahari itu mencerahkan walaupun sudah siang. Jadi nak ceritanya ialah bila datang Nabi bersama Al-Quran, yang dah terang pun akan diterangkan lagi, dan kalau yang gelap akan datang cahaya yang akan memberi cahaya penerangan kepada sesuatu isu yang ada. Jadi waktu dah terang pun Quran akan mencerahkan, dan pada waktu gelap apatah lagi nur itu akan memberi manfaat. Dan bercakap tentang perkara ini, bila kita dibekalkan dengan hadiah paling besar iaitu burhan dan nur ini, Allah mengharapkan kita untuk respon kepada perkara tersebut. Apakah responnya? Ayat 175 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-175 ini Allah menyatakan apakah respon apabila seseorang itu diberikan burhan dan juga nur. Sudah tentunya dia akan mengambil burhan dan nur. Akan mengambil, kalau ada matahari dengan lampu biasa, mestilah nak ambil lampu ataupun nak ambil matahari. Dan kalau dia dapat gelap dan cahaya bulan, sudah tentu akan mengambil cahaya bulan. Maka orang-orang begini Allah menyatakan, maka fa'ammal ladina amanu billah wa'tasamu bih, iaitu mereka ini beriman dengan burhan dan nur ini, dan kemudian dia wa'tasamu bih, Ustaz, iaitu dia berpegang betul-betul kepadanya, iaitu merujuk kepada Al-Quran itu sendiri yang dijelaskan pada ayat 174.
Apabila seseorang itu memilih jalan ini, beriman dan berpegang betul-betul. Allah mengatakan wa'tasamu bih, kalau dalam surah Ali Imran itu dinyatakan wa'tasimu bihablillah, dan perkataan wa'tasamu bih ini kita sudah pun bertemu pada ayat 146 sebelum ini. Jadi ini adalah antara ayat-ayat hujung sebagai kesimpulan, Ustaz. Review balik pada apa yang telah kita belajar pada ayat 146, bercerita tentang mereka yang sanggup untuk bertaubat, sanggup memajukan diri islah, dan mereka ini wa'tasamu, ya, billah, berpegang kepada Allah. Makin seseorang itu menyesal dan juga nak baiki diri, dia akan bergantung pada Allah. Tandanya ialah waqtasamu bih, dia akan bergantung ataupun memegang Quran betul-betul. Dan waqtasamu ini ada kaitan dengan ismah, minta kita dilindungi. Lagi kita berpegang kepada Al-Quran, kita ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala perkara bahaya dan juga perkara yang kita tidak inginkan. Dan Allah beritahu, kalau kita buat iman dan pegang betul-betul kepada Al-Quran ini, apakah kesannya? Ada 3, Ustaz. Ada 3 dinyatakan dalam ayat ini. Yang pertama, kita tengok yang pertama dahulu, iaitu fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu. Oh, besar betul, Ustaz. Ya. Maka dia, Allah Subhanahu Wa Taala, akan memasukkan mereka dalam pada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu perkara yang amat besar. Pasal rahmat ini, nak mudah kita faham secara ringkasnya, kalau rahmat ini dikaitkan dengan rahim. Dan rahim ada pada seorang ibu. Kan kalau kita duduk dalam perut mak kita dulu, Ustaz, kan, tak payah nak fikir macam-macam. Kan? Dalam perut mak kita tu kita relax saja. 9 bulan itu mak lah yang akan beri jaga itu ini, dan pastikan anak ini tidak mak ni tak akan makan benda pelik-pelik, semuanya dijaga. Keperluan bagi si anak itu dijaga di dalam rahim seorang ibu. Malah lebih daripada itu, walillahil mathalul a'la, apabila kita mendapat rahmat. Ini bukan rahim ibu, ini rahmat kasih sayang daripada Allah SWT. Bila seseorang itu sudah masuk rahmat Allah di dunia ini, apa jadi, Ustaz? Kalau dalam perut itu kita tak expect kita boleh makan mangga ke apa ke, ya, pada waktu itu datang sahaja, maka kalau seseorang itu mendapat kasih sayang, rahmat daripada Allah, Allah akan beri macam-macam, Ustaz. Bagi macam-macam. Kerana apa? Kerana kita memilih untuk beriman dan pegang kuat-kuat kepada apa? Kepada Al-Quran. Kita baca, seperti mana tuan-tuan, setiap hari ambil masa sejam. Kalau nak kira kan mencabar, Ustaz. Nak baca setiap hari ini memang mencabar, tetapi kerana kita tahu dah, kalau saya pegang kuat-kuat 1 jam, tapi Allah bagi saya macam-macam lebih daripada 1 jam tersebut, mengapa saya nak nafikan ataupun kata tak naklah ya Allah, biar saya usaha sendiri. Baik kita dapat keperluan-keperluan yang Allah beri, dan kalau mak sayang kan, dia boleh masakkan, dia pergi belanja, benda-benda yang tidak mampu diusahakan oleh si anak, maka bila mendapat rahmat daripada Allah di dunia ini, kita usaha sikit je, Ustaz. Kan, pasal Allah sayang, Allah bagi macam-macam kepada kita. Apatah lagi kalau di akhirat nanti amal kita bukan banyak, Ustaz. Kan, kalau bergantung kepada amal, kalau nak guna mulut, kalau saya lah, mulut ini saja boleh berfikir dan bercakap berapa bilion perkataan dah ini. Kalau banding dengan amal ibadah, rasanya memang tak layak lah langsung untuk nak minta walaupun sikit daripada syurga. Tetapi kalau Allah kata dapat rahmat, itulah asas, Ustaz, kan. Kita ni kalau diizinkan, insya-Allah masuk ke syurga bersama-sama keluarga kita, itu bukan kerana amal kita. Pasal kalau amal kita tu nak bayar balik nikmat bercakap ini, saya lagilah tak mampu bayar, Ustaz, kan, ya, pasal bercakap banyak kan. Tetapi lebih daripada itu, kerana Allah memberi rahmat. Allah kesian. Rahmat ni mudah caranya kesian lah. Kan, kesian, kasih sayangnya itu menyebabkan apa? Di dunia dapat macam-macam, tak payah fikir lebih-lebih, Allah akan beri bantuan, dan bila sampai di akhirat nanti, tak pernah terfikir oleh pemikiran kita, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat, Allah izinkan kita untuk ke syurga Allah SWT. Itu kesan pertama apabila seseorang itu beriman dan berpegang betul-betul kepada Quran yang sifatnya dijelaskan pada ayat 174. Jadi ini adalah motivasi kita untuk kempen kepada kawan kita. Tak ada pilihan. Buatlah macam mana, kita kena kempen untuk burhan dan nur ini sampai. Pasal kalau tidak, kita kena fikir sendiri untuk mendapat pelbagai nikmat. Padahal Allah dah kata, kamu akan dimasukkan ke dalam rahmat, yang menyebabkan kita dapat rahmat dalam rahim 9 bulan pun senang, Ustaz. Tak payah nak pergi bekerja, tak payah, semuanya relax saja. Dan dalam kehidupan, kalau rahmatnya itu Allah beri di sini,
kita dimudahkan, apatah lagi bila sampai di akhirat nanti. Apakah lagi dua kurniaan bagi orang yang beriman dan memilih untuk pegang elok-elok Al-Quran, itu kita akan bincang sebentar lagi. Namun kita nak lihat dahulu perkataan pilihan pada kali ini. Perkataannya ialah fa'ammal ladina amanu billah wa'tasamu bih, iaitu perkataan wa'tasamu itu daripada kata akar asama, iaitu berpegang teguh, menjaga, dan kalau kita tengok kat situ melindungi Ustaz ya. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia nak beritahu kepada Allah, ya Allah tolong beri asmah, berikan perlindungan kepada saya. Kalau Engkau ya Allah menjaga Quran, kalau saya jaga Quran dengan hafaz, dengan jaga masa bersama Al-Quran, kita yakin Ustaz, sebenarnya Allah akan jaga kita sebagaimana menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ni dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh, takkan mengulangi. Dan yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat. Taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan. Ataupun doa pada Allah tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa? Punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Selamat kita kembali lagi. Alhamdulillah untuk melihat ayat-ayat dari sudut pembacaan Al-Quranul Karim setelah kita dah mendengar kupasan tadabbur daripada Ustaz Fazrul. Mudah-mudahan kita sentiasa bersama dengan cahaya. Orang-orang yang bersama dengan cahaya sudah pasti akan diterangi kehidupan ini, kerana kita hidup ni perlukan kepada lampu,
perlukan kepada matahari untuk kita dapat berjalan. Tapi lebih daripada itu, inilah cahaya sebenar Al-Quran yang menyuluh kehidupan kita dengan panduan yang betul, panduan yang benar. Kita tidak akan tersesat selagi mana kita mengikuti jalan yang lurus ini, insya-Allah. Baik, kita lihat dahulu apakah pelajaran kita pada hari ini. Menyempurnakan sebutan kalimah, di antaranya ialah kalimah wa'tasamu. Tadi pun asama, kalimah pilihan bahasa Arab tadi. Kemudian wafadl dalam ayat yang ke 175. 175, okey. Yang mana dalam ayat 175 ini ada dua kalimah yang mungkin untuk kita ambil perhatian lebih sikit. Fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bih. Dan sudut makna pun dan ada pun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, dan orang yang berpegang teguh dengan Allah, itu berpegang teguh dengan agama lah. Okey. Wa'tasamu, perkataan asama, perkataan wa'tasamu, huruf ain mati, dan huruf ta yang berbaris di atas, sad yang berbaris di atas juga. Kemudian mim yang berbaris di hadapan. Ada mat wa'tasamu bih. Huruf ain yang dimatikan selepas waw. Wa. Okey. Yang mana huruf waw dan ain ini adalah dua huruf yang nipis saja. Sifatnya nipis. Nipis ni huruf yang mendatar. Suara kita tak meninggi ke atas. Dia bukan seperti huruf qa, huruf ta, huruf sa. Kan suara tu meninggi ke atas lagi. Tapi di huruf yang huruf yang muraqqaqah, huruf yang tarqiq nipis. Ba, ta, fa, ja, ha, kha ta'ala, kha ta'ala. Da. Dan dua huruf ini yang bila kita sebut, dia seakan-akan mudah untuk orang baca dengan tebal kerana ada beberapa faktor. Pertama, huruf waw. Huruf waw ni huruf yang nipis. Disebut dengan wa. Cuba sebut wa. Wa. Walaupun huruf waw ni menggunakan mulut, wa, tapi oleh kerana dia seakan-akan sedikit nak menggerakkan mulut kita ke depan, menyebabkan baris fathah kita bila nak sebut itu kadang-kadang waw tu agak tertebas sikit. Wa. Tu dah tebas sikit. Wa. Terus itu lagi wa. Wa. Walaupun kita gerak depan, wa tetap kena buka, jangan wa. Tu tak boleh. Wama wadduha wallahi wallah bukan wa. Bersebut wa. Bawa. Biar sama dia baris bunyi nipis. Tak boleh bawa, lain dah. Bawa, begitu. Kemudian huruf ain pula. Huruf ain ni huruf yang nipis juga. Walaupun bunyi dalam pun bunyi tetap nipis. Dia tidak dia Walaupun masa nak sebut tu macam payah nak tolak suara dekat dalam ni kan, tengah kerongkong. Tapi dia baris tetap mulut sama buka. Dan sudut buka mulut tu baris fathah sama seperti mana kita sebut ba, wa, bukan ba, wa, Nampak tak? Maknanya buka mulut kita tu tak tepat, menyebabkan ain tu makhraj dah betul tapi baris tu dia tak betul-betul nipis. Okey? Macam mana kita sebut ba. Maknanya saiz mulut buka ba dengan waw tu sama je. Makhraj je beza. Kan? Sebab ba tu mudah, kita ambil ukuran dia, senang sebab ba tu dah bibir dah. Mulut nak baris atas, sebut ba, ma, tak perlu ubah pun mulut kita sebab bukan pekerjaan ain ni bukan pekerjaan mulut. Dia tengah kerongkong tapi nak buka baris tu betul. Jangan tak boleh. Nampak? Dua-dua hilang. Hilang sifat. Baris makhraj dah betul guna tapi sifatnya. Wa'tasamu bih. Sebut.
واعتصموا به فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به satu lagi yang kena hati-hati. Okey dah. Wa'tasamu tasamu. Sebab sa tebal tu. Jadi wa tu nak jaga dah. Ain dah jaga dah. Ta pula terlupa nak jaga. Wa'tasamu bih. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به واعتصموا به واعتصموا به واعتصموا به فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل berhenti pada kalimah wa fadl, kalimah kedua yang kita nak fokus. Minhu wa fadl. Dot mati, lam pun kena mati. Dot mati tak boleh qalah ingat. Wa fadl, macam mana nak mesti lam pula. Okey, fad da tu. Fad ada suara sikit. Fad. Lepas tu lam. Minhu wa fadl. Lam tu. Minhu wa fadl. Kalau payah-payah Ustaz tak payah berhenti lah kat situ. Susah sangat, terus je lah. Okey, tak apalah kalau berhentilah kan. Memang susah sikit Minhu wa fadl. Susah-susah pun nak dapat fadl ni nanti Ustaz Fatihah lah. Memang sebut pun susah tak faham. Nak dapat tu macam mana nanti kan. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. Tu huruf dot yang mati, kemudian lam pula mati. Dot wa fad. Dot dulu wa fad sikit lam Okey. Dari sudut waqaf dan ibtidak pula, cantik lah tu kalau kita dah sampai, kalau kita boleh satu nafas, silakanlah 2 baris tu. Okey. Kalau tak boleh pun, boleh berhenti pada wafad tadilah. Tapi macam panjang juga. Kita boleh ambil fasayudkhiluhum pun tak apalah sampai lepas. Yang penting lepas apa? Fa tu. Fa pada fasayud. Fa penting maka tadi. Sebab itu adalah nak jawab kepada fa'amma tadi. Fa'amma tu kan ada orang-orang. Ada pun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya. Kalau kita berhenti wa'tasamu bih dan berpegang teguh pada agamanya, masih lagi tergantung. Apa ni? Nak cerita apa ni? Dapat dia, balasan dia, fa tadilah. Fasayudkhiluhum. Maka akan mereka semua ni Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat. Dan dapat fadal lah. Okey. Tapi kalau boleh sampai fasayudkhilum fi rahmah, okay juga. Fi rahmatin min ataupun wafad panjang. Tak apa dah. Fasayudkhiluhum dulu pun tak apa dah. Dan mereka ni Allah Ta'ala akan masukkan. Cuma masukkan je lah. Tak tahu masuk apa lagi. Cuma kena ambil balik lah. Fasayudkhiluhum. Jadi poinnya, fa tu sangat bagus untuk kita mulakan dekat situ dengan syarat kita lah lepas sedikit. Fasayudkhiluhum ke, fasayudkhiluhum fi rahmatin min ke, min huwa fad ke, ambil balik juga. Fasayudkhiluhum fi rahmatin min. Okey? Kita baca sama-sama.
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang beriman dan berpegang teguh dengan agamanya sehingga Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat dan fadal. Dan kita nak dengar lepas ni macam mana dengan syarat nak dapatkan rahmat dan fadal itu supaya kita dapat jalan yang lurus. Tapi nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Menceritakan tentang mimpi, kan? Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu, tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, sama-sama kita mendalami ayat 174 dan 175, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita tentang satu kurniaan yang besar, iaitu burhan, iaitu satu cahaya yang boleh membelah kepada segala hujah. Sudah tentunya itu diwakili oleh Nabi Muhammad SAW, membelah kegelapan yang ada 1500 tahun yang lepas, dan kehadiran Nabi dengan risalah itu juga membelah kegelapan yang masih lagi muncul pada zaman ini. Diperlukan Quran untuk mencerahkan bagi setiap hati dan
minda seseorang, dan Allah menyatakan bagi siapa yang beriman dan juga berpegang benar-benar kepadanya, kepada Al-Quran ini, Allah memasukkannya ke dalam rahmah. Yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, apakah manfaat bagi mereka, bagi kita yang ingin beriman dan berpegang teguh dengan Al-Quran? Mari sama-sama kita membaca ayat 175 untuk kita mendapat manfaat hidayah daripada Allah. Sama Ustaz Tir. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بالله فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. صدق الله. Surah Al-Nazim, Allah menyatakan di hujung ayat 175 itu, maka dia akan memasukkan mereka ke dalam rahmat daripada Allah, yang pertama. Yang kedua adalah wafadl, iaitu satu kurniaan, kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua perkara Ustaz ya. Allah memasukkan dalam rahmat dan juga fadl. Apa beza antara rahmat dan fadl? Satu, rahmat ini kasih sayang, ya, maksudnya Allah ini membekalkan pelbagai pertolongan. Fadl ini adalah sesuatu kurniaan melangkau daripada apa yang kita buat Ustaz. Maksudnya ialah apa? Kita bekerja sepatutnya dapat 2,000, tetapi bila dapat bonus itu sebenarnya adalah fadl daripada bos, ya. Jadi apabila seseorang itu beramal begitu, tetapi bila sampai di akhirat Allah bagi macam-macam, ataupun di dunia lagi Allah bagi macam-macam, itu sebenarnya adalah kurniaan yang melangkau daripada Allah. Kerana apa? Seseorang itu memilih untuk beriman dan juga wa'tasamu bih. Apakah maksud wa'tasamu bih ini? Kita berpegang betul-betul kepada Al-Quran. Dan bila bercakap tentang wa'tasamu ini, sebenarnya Ustaznya kita cuba untuk memastikan kita ini melindungi diri kita daripada apa? Daripada segala perkara-perkara yang haram. Maksudnya tak nak buat benda yang tak baik, dan kita cuba buat benda yang baik. Itu namanya berpegang bersungguh-sungguh. Tak mungkinlah kalau kata berpegang sungguh-sungguh pada Quran, tapi benda yang tak baik kita langgar je. Ataupun benda yang sepatutnya kena baca Quran, kena solat, kita sambil-sambil. Itu bukan wa'tasamu, bukan orang yang benar-benar berpegang kepada Al-Quran. Maka kalau seseorang itu dia berpegang kepada Al-Quran, mungkin dia kata bahawa saya ni banyak benda tak dapat, kan? Saya mungkin tak dapat berhibur macam orang lain berhibur. Mungkin saya tak dapat jadi kaya seperti mana orang lain jadi kaya dengan rasuah, dengan riba dan sebagainya. Allah kata Allah akan bagi bonus lebih daripada apa yang mereka usahakan. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan akan dipimpin, akan diberi hidayah kepada siratan mustaqima, jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Satu adalah agama Islam. Yang keduanya, jalan yang lurus itu apabila kita sampai ke destinasi, namanya adalah syurga Ustaz. Ya, jadi ada dua maksud di peringkat siratan mustaqima. Jadi kalau kita perasan ayat ini di bahagian manfaat kepada orang beriman dan wa'tasamu bih ini, satu dimasukkan, satu diberi hidayah ataupun dipimpin. Pasal apa? Dia lebih kurang macam kita naik bas ke kereta api Ustaz. Ya, kita naik bas itu dipimpin untuk sampai ke Thailand contohnya lah, kan, daripada Kuala Lumpur sampai ke Thailand. Itu adalah dipimpin ataupun diberikan pencerahan. Tetapi ketika dalam bas ataupun dalam kereta api tersebut, kita naklah juga dalam keadaan yang penuh dengan pelbagai keselesaan, dengan penuh
kasih sayang daripada kereta api tersebut. Dia punya waiter ke, dia punya driver ke, apalah kan. Kita tak naklah waiter tu marah-marah kita contohnya. Ataupun kita duduk dekat atas katil tu, tapi katil ke tempat duduk tersebut adalah amat menyeksakan. Jadi destinasi kita ke Thailand tersebut akan penuh dengan trauma, dengan tidak meriah dan tidak sejahtera. Jadi bila Allah memasukkan kita ke dalam rahmah dan kurniaan Allah di dunia ini, kita walaupun ada ujian, seperti mana orang lain pun ada ujian, kita masih lagi rasa it's okay, Allah menyayangi saya dan Allah memberi saya macam-macam. Dan saya tahu bahawa saya ini dibawa dalam gerabak kereta api menuju ke syurga, siratan mustaqimah. Saya akan diberi hidayah ini dalam keadaan yang penuh rahmah dan kurniaan daripada Allah. Itu adalah satu perumpamaan Ustaz, nak menceritakan kesan bagi orang beriman dan berpegang pada Quran. Tapi kalau tak beriman dan tak berpegang pada Al-Quran, apa kesannya? Dia rasa dia nak pergi ke syurga ini, dia penuh dengan penyiksaan, dia merasakan bahawa solat ni susah, nak baca Quran ni susah, penuh dengan azab. Dan dia rasakan bahawa dia nak menuju ke syurga tapi tak sampai ke syurga. Tak sampai siratan mustaqim, rupanya bawa kereta api tu masuk gaung. Dan itu kerana apa? Kerana tidak beriman dan berpegang betul-betul kepada burhan dan juga nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah antara kesimpulan akhir daripada surah An-Nisa. Allah sebenarnya nakkan kita ini beriman dan berpegang kepada Al-Quran agar kita ini dapat hidup dengan penuh rahmat Allah. Ujian ada, tetapi kita rasa rahmat Allah melangkau ujian kita. Kita mendapat kurniaan daripada Allah. Walaupun mungkin ada ujian dalam hidup kita, tapi kurniaan Allah itu melangkau daripada keperitan ujian. Dan yang ketiganya, apabila kita ada ujian dalam hidup ini, kita ada peraturan yang perlu dilakukan, tapi kita tahu bahawa kita dalam destinasi. Kalau katakan orang yang bukan Islam itu, ataupun yang kufur, istikbar, dia akan mendapat azab yang pedih. Dahlah kat sini ada ujian kan? Sampai sana lagi perit. Tapi kita adalah ujian sedikit-sedikit, tetapi bila sampai ke sana itu semuanya mewah Ustaz. Semuanya tidak ada masalah lagi, dan itu adalah berbaloi berbanding dengan dekat sini ada ujian, sampai sana mendapat azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama ialah kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan utama dalam kehidupan, kerana kita tahu bahawa hidup kita ini perlukan rahmat Allah, dan sudah tentunya rahmat itu melalui burhan daripada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, berdakwah kepada semua orang tanpa membezakan bangsa maupun agama. Kerana kita tahu bahawa di dalam ayat ini, burhan dan nur itu, cahaya matahari dan cahaya bulan itu bukan pilih-pilih Ustaz, ya. Dia bagi pada orang Melayu kan, ataupun pada Malaysia sahaja, bukan. Kita nak menyebarkannya kepada seluruh dunia. Yang ketiga, menjaga halal dan haram serta berpegang teguh dengan syariat Islam, kerana itulah wa'tasamu bih. Kalau kita pegang betul-betul, kadang-kadang tersilap, kita kembali semula, maka kesannya apa? 3 ganjaran. Allah masukkan kita dalam rahmatnya, Allah berikan kurniaan lebih daripada apa yang kita usahakan, dapat bonus selalu, dan yang ketiganya, kita akan sampai destinasi siratan mustaqimah, jalan yang lurus itu sudah tentu membawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Allah selalu memimpin, memberi hidayah kepada kita bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah kepada kami akan nikmat-Mu kepada kami, ya Allah, cahaya-Mu kepada kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, kami tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan yang lurus, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar berpegang kepada agama-Mu, tali agama-Mu, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu, ya Allah. Kami amat berharap kepada rahmat-Mu, ya Allah, dan kurniakanlah kepada kami kurniaan dan kebaikan, ya Allah. Berilah kepada kami kebaikan dunia akhirat, ya Allah, dan sempurnakanlah kepada kami, ya Allah. Akan berikanlah kepada kami jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang Kau telah berikan kepada mereka, yang telah berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan para orang yang saleh, orang-orang yang telah berjuang dalam agama-Mu ini, ya Allah. Dan berilah kepada kami Allah kebaikan dunia akhirat, ya Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillah.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini untuk terus kita dipimpin Allah Subhanahu Wa Taala menuju kepada agama Islam yang benar dan juga dipimpin sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu kempen kesedaran dan juga bagaimana kita boleh tuan-tuan boleh membanyakkan mengadakan pelbagai program untuk memberi kesedaran dalam masyarakat betapa burhan dan nur yang Allah berikan pada kita perlu disambut dengan baik dan perlu dimanfaatkan dengan keimanan dan berpegang teguh dengannya agar terus kita diberi rahmat oleh Tuhan. InsyaAllah kita akan bersama dalam episod akan datang dalam ayat terakhir daripada surah An-Nisa dalam My Quran Time, Quran Salat yang Faham. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين